Okey. Untuk topik seterusnya, tuan-tuan buka page 33. Kalau di sini page 33, aksesori kabel bertebat voltan rendah. Kita akan mulakan dengan pengenalan IPC ataupun kita sebut sebagai insulation piercing connector, ataupun dalam bahasa Melayunya penyambung berpendebat piercing. Okey. Yang ini pun kalau kita lihat kebanyakan aksesoris yang digunakan untuk talian atas, salur atas voltan rendah ni IPC lah. Dan IPC merupakan penyumbang utama statistik tertinggi kejanggalan pada talian sistem atas voltan rendah. So merujuk kepada statistik tu, maka kita kenalah kena pastikan teknik pemasangan, cara pemasangan yang betul kita laksanakan nanti bila kita ada buat praktikal ataupun pelaksanaan sebenar di tapak. IPC ini digunakan untuk mendapatkan keterusan sambungan elektrik di antara talian utama dengan T-off. Maknanya kalau kita punya IPC ni problem, T-off akan berkemungkinan pun problem untuk dapat bekalan daripada main lines. Dia penyambung tadi ni. IPC telah dibentuk supaya tidak ada pengalih yang akan terdedah atau boleh disentuh selepas atau semasa sambungan dibuat pada pengalih tersebut. So IPC yang kita ada ni, kita buat pemasangan direct tanpa buat pengupasan pada kabel. Pada permulaan dulu ada juga kita nampak pasang IPC ni dia kupas, outer sheet kabel tu dikupas dulu. Itu salah lah. So maknanya kalau kita nak buat pemasangan IPC dengan kabel, terus direct saja. Direct saja. Dan kita pasti IPC ini pemasangan reka bentuknya boleh disentuh selepas atau semasa sambungan dibuat pada pengalih tersebut lah. Tapi bear in mind, kalau kita guna method lifeline, kita buat kerja sistem ABC secara live, kita sentuh pun menggunakan kita punya kelengkapan pelindungan diri lah. Glove kita ada 3 glove layer tu kita guna. Tapi kalau yang tuan-tuan buat secara dead system, tak ada masalah kalau nak pakai untuk rubber glove, untuk glove protection kulit tu, tak apa, boleh. Tapi yang jadi isu kalau dalam keadaan sistem live, penggunaan KPD mesti menggunakan rubber glove yang 3 layer tu. IPC adalah aksesoris talian atas voltan rendah untuk sambungan tanpa tegangan. Ini kena clear. Maknanya buat sambungan tanpa tegangan. Ia tidak boleh dibuat sambungan pada tegangan. Contoh di tengah span, tak boleh. Yang dikata tengah span tu selalu nampak. Selalu nampak juga kan. Tapi bukan kita buat lah, orang lain buat kan. Selalu nampak di tengah-tengah. Saya selalu nampak lah, pergi balik, pergi PD, pergi Melaka pergi Pahang itu lagi lah. Saya itu pergi buat audit di Kuala Kerau, orang Pahang ada sambungannya di tengah-tengah. Banyak di sini. Sambungan di tengah-tengah tidak dibenarkan sebabnya ada tegangan. Ini kalau ni nampak ni salah, praktis yang tak betul. Sebabnya boleh berlakunya tadilah gangguan mainline ni, dan kalau mainline dia jadi punca kepada berlakunya gangguan bekalan. Kat situ pun dia bagi tahu tanpa tegangan. Nombor 1, lesson learned. Balik kalau ada nampak tegangan dekat stesen masing-masing, kalau dapat job tadi perbaikan, baikilah. Ataupun tak dapat job, baiki sendiri, free, boleh. Tak kan, selalu ada orang model kan.
Server border bagi tahu lah kan. Kita nampak line dekat sini banyak, semuanya sambung dekat tengah jarak ni kan. So Teddy boleh keluarkan PO untuk baiki tadi ni. Tukar lah. Ni nak tukar pakai apa? Okey, cantik. Kita terus nanti sampai masanya kita tengok apa yang dia punya pergantian. Kita boleh tukar terus yang ini tadi pakai PIC. Satu lagi kat sini. Pre-insulated connector, PIC. Nanti sampai dia punya topik kita masuk pre-insulated connector. Atas ni IPC, insulating piercing connector. Dia punya apa? Bunyinya macam lebih kurang sama kan? Tapi bukan dia. Insulation piercing connector. Yang itu yang salah kalau kita guna di tengah-tengah span, mid span. Salah. Yang ini betul. PIC boleh dibuat dalam keadaan tegangan. Sebab dia ada ferrule dalam tu. Kita buat crimping, ada kita punya crimping tools tu. So dia lagi kuat dan ianya boleh berada dalam tegangan. Tapi kalau yang setakat IPC ni, dia hanya gigitan saja kontak. So kontak tu bila-bila masa boleh lose kontak. Sebabnya ada daya dekat atas tu, angin, monyet. Monyet memang suka kan. Nampak dia bergaya-gaya tu jatuh kata dia. Ini macam mana TB punya pasangan ni tak ni. Sebabnya dia pakai gunakan IPC. Tu lesson learn yang pertama lah yang tuan-tuan kena hayati dan implement. Okey, IPC ni banyak jenis. Kalau kita tengok mengikut tadilah jenis-jenis pengalih yang ada dekat sini. Reka bentuknya tahan daya lucut 1 minit untuk pengalih tee-off yang diingat oleh gigi IPC adalah seperti di bawah. Ini dia punya kilonewton lah. Tahan daya lucut kilonewton. Tergantung tadi pada saiz-saiz yang kita dah bincangkan tadi. Okey, reka bentuk. Tengok bahagian atas ni. Reka bentuk IPC adalah terdiri dari skru bolt yang dipasang overtop shear head. Dekat sini kata juga kita ada skru bolt. Atas dia kita ada shear head. Shear head ni apa nak kata shear head ni? Dia macam kepala mahkota atas tu. Bila kita dah sampai top yang sesuai, dia akan putus. Tapi jangan kita paksa dia putus, empil. Kita tak nak macam tu. Maknanya kalau kita guna ratchet, kan, kita ratchet, ketatkan, sampai dia punya kilonewton dia tadi yang piawai, dia akan automatically dia patah. Yang itu yang kita nak. Tapi penggunaannya adalah penggunaan ratchet secara manual. Ratchet range tadi tu yang secara manual. Tak boleh pakai cordless. Pakai cordless yang jenis yang ni tak boleh. Sebabnya daya yang dikenakan tu tak standard. Bila tak standard, maka kontak yang masuk tadi ada berkemungkinan tak sempat dia nak kontak dengan teras tu, shear tadi sudah putus ataupun patah. So itu yang kritikal disebabkan kita nampak banyak problemnya kontak ataupun join tak cantik, tee off tak cantik, kadang-kadang connect, kadang-kadang tak. So kita kena pakai manual. Kena pakai manual. Kena, tak boleh tak pakai. Contoh kontak dekat sini dalam ni teras. Saya bagi contoh lah. Yang ini teras aluminium tadi, Adron aluminium. Ini daripada pandangan sisi kan. Ini kontak dia, contoh lah kontak dia macam ni. Ini kontak gigi dia ni. So
kontak gigi dia ada kontak dekat sini ni. Kalau masuk yang sesuai, maknanya masuk ikut piawaian, gunakan kita punya top wrench tu. Kat sini dia punya kontaknya masuk. Tapi kalau kita tak guna secara manual, gunakan cordless yang green tadi, ada kemungkinan tadi dia tak habis masuk, separuh atas tadi dah terlucut. Dia syahid dia patutnya di atas ni, bila dah dah sampai dia punya top ni putus. Tapi yang kalau gunakan yang cordless tu tak sempat proper ataupun sempurna kontak ni, dia dah putus. So bila jadi putus macam tu, kontak tadi dia macam sentuh tak sentuh kan. Sama juga lah macam kalau kita buat termination pada kabel tu, kita buat tak ikat betul kan. Kejap sentuh, kejap tak, kejap sentuh, kejap tak. So lama-lama kat situ dia high resistance lah kan. Dia jadi high resistance lah. Bila jadi high resistance, dia jadi panas sebab current tadi tak mengalir baik. Kejap touch, kejap ada resistance, kejap zero resistance, kejap ada resistance kan. Lama-lama dia jadi panas. Bila jadi panas, yang ini nanti dah bakar. Sebab itulah kalau tuan-tuan dengar banyak aja orang telefon, saya punya depan ni dia terbakar IPC ni. Antara puncanya tadi kontak, loose kontak pada IPC ni. So tujuan kita bagi tahu kat tim ni yang nak buat projek baru, mana-mana yang melibatkan IPC, for sure you kena buat manually, ikat, dan juga pastikan shear head ni putus dengan baik. Tapi kalau dah putus dah lah. Tapi kalau anda kata ada IPC tadi yang dah ikat-ikat tak putus-putus, ikat-ikat ada kan? Ikat-ikat putus-putus. Yang ikat-ikat tak putus-putus, sudah sampai ketat pun tak putus-putus, maka tuan-tuan boleh maklumkan dekat penyedia. Bagi tahu, saya sampel brand ni, saiz yang ini kita dah cuba ikat tapi tak putus, mungkin itu ada factory defect, kerosakan di bahagian pengilang. Tapi kalau by right yang biasa, memang akan putus. Ini paling kritikal sebab statistik dia punya kejanggalan tu tinggi sangat sampai hari ini. Dan kita tahulah memang yang IPC ni antara aksesoris yang paling banyak dekat dalam sistem 10B ni. Okey, shear head. Itu tadi dia kata shear head bahagian atas tadi, shear head. Washer di bahagian atas IPC bagi menampung tekanan skru bila diketatkan. Kita ada washer di sini. Nut di bahagian bawah IPC bagi menampung tekanan skru bila diketatkan. Kita ada nut. Maka makin lama kita ketatkan gigi dari gusi getah ni tadi, makin lama akan grip lah. Dia gigit pada kita punya kabel. Okey, yang ini kabel kepada main line yang kita nak gigit. So maknanya ada dua lah, nanti kita tengok main line dan juga tee-off dia kat sini. Pastikan juga penutup pemati hujung ditutup bagi mengelakkan air memasuki tee-off. Yang ini pun banyak juga praktik yang tak tutup. Hujung yang ini, hujung tee-off kan, kabel tee-off. Kalau yang main line tu tengah-tengah. Dah contoh kat sini. Ni main line kan. Kita main line, kita nak gigitkan IPC ni untuk kita supply ke tee-off, ke load yang lain kan. So main line kalau tengok dia memang insulated lah. Cuma yang dekat bahagian tee-off ni, yang hujung ni sepatutnya penutup IPC ni kita tutup pada kabel tee-off tu. Kebanyakan kita nampak tak tutup. Maknanya dia biarkan hujung ni terdedah. So bila hujung ni terdedah, kabel tadi tu boleh masuk air, boleh masuk air, oksidas. Dan paling kita khawatir tuan-tuan yang tengah buat kerja tak perasan penutup pada tee-off ni, kabel ni tak ditutup dengan kemas, dan ianya boleh menyebabkan kemalangan. Kalau tengok tadi lah, ini kita ambil pasar ke neutral? Pasar kan?
Fasa pun nak kena tap, neutral pun nak kena juga kan. Kena dekat fasa, bahaya. Satu lagi, kalaupun dia bukan direct kena kat situ, mungkin dia tertouch pada kita punya stay ataupun bracket lampu jalan kan. Kita tengok kawan-kawan kita selalu kena renjatan dekat lampu jalan kan. Cik, saya selalu kena dekat bracket ni, geli-geli rasanya kan. Yang itu cerita pasal dekat dalam wire tu kan. Jolong-jolong wire 2.5mm koyak kena dekat bracket. Itu cerita yang dalam. Tapi boleh jadi juga yang dekat hujung-hujung tiang ni, hujung-hujung tiang ni yang ada bracket lampu jalan, yang ada tee-off ke sana ke sini kan. Boleh jadi. Sebab itu kemahiran melihat tadi hazard yang you all belajar tu penting. So pendek kata, bila nak naik dekat atas tiang ni, kita tak boleh ngantuk lah. Kalau ngantuk, kita tak nampak nanti apa depan tu. Okay, ini tadi perumpamaan tadi ya. Okay, so apa lagi? Penutup mati hujung, mengelakkan air masuk pengalir tee-off. Gusi getah kedap air pada gigi IPC. Ini kata ni, gusi getah. Tuan-tuan janganlah pula bersihkan grease yang ada kat situ. Dia kan ada yang macam grease sikit tu kan. Jangan ini yang benda ni. Member pun bersih kan. Yang tisu satu dia bersih. Sebenarnya yang tadi tu untuk elakkan silikon grease ni, elakkan daripada oxidize pada kontak tadi tu. Kita dah gigit, bila gigit grease tadi tutup gigitan tadi tu supaya air ataupun wap air tadi tidak terperangkap dekat surface yang digigit tadi tu. So maknanya tak adalah oxidize kat situ. Itu tujuannya kenapa ada grease silikon bersama-sama di lokasi ataupun di kawasan gusi getah ni. Kontak plate gigi untuk tikaman menembusi pendepat pengalih. Ini ada kontak dia. Ini macam ni kontak dia ada keluar kan. So kontak tu biarlah dia tembus. Jangan kamu kupas pula ABC tu. Biar dia tembus sendiri pada kabel ataupun ABC berpendapat tu. Badan bawah ke kotak ABC, ini badan bawah, dan juga badan atas ke kotak ABC. Dia dah boleh macam ni. Ini nampak simple. Lesson learn yang kita nak pelajari mudah untuk IPC ni. Benda ni kita kena follow ikut apa yang dinyatakan dekat reka bentuk tu. Okey, yang ni kita dah apa tu, dah boleh baca kat situ apa dia punya reka bentuk tu, grease silikon tu. Saya pun tadi dah juga terangkan tadi apakah fungsi-fungsi dia dan reka bentuk yang berkaitan. Dan kita boleh lihat sedikit dekat sini. Ini yang penting tadi, highlight tadi ni. Bahagian atas skru kepala skru adalah dilengkapi dengan overtop shear head. Atas tadi dilengkapi dengan overtop shear head, diperbuat daripada logam ataupun bahan plastik. So bergantung pada pembekal IPC tadi. Ada yang jenis logam, ada juga yang jenis plastik. Tak kisahlah mana-mana yang masuk dalam warehouse. Lepas tu overtop shear ini adalah reka bentuk untuk putus pecah bila tahap tekanan sesuai telah diperolehi. Sebarang tekanan tambahan tidak diperlukan selepas overtop shear head ini putus atau pecah. Overtop shear head ini mempunyai saiz 13mm dan juga 17mm. So maknanya tadi kalau tuan-tuan dah putus tadi dia punya shear head ataupun pecah, enough, cukup. Jangan ada lagi ketat lagi, tie off lagi selepas kita punya shear head tu dah putus ataupun pecah. So tak mau lebih. Yang itu dah standard penghilang. Putus je kita stop. Reka bentuk IPC hanya memerlukan reversible ratchet with socket. Ni yang tadi kita bagi tahu ni.
Manual reversible ratchet with socket 13 ataupun 17 mm sahaja. Kalau ada gunakan yang lain-lain daripada ni, tidak dibenarkan. Tapi kalau tuan-tuan nak buka ganti baru, tak apa, pakai cordless tu, nak cepat kan. Contohlah kita ada IPC yang dah lama kan, tu kita ada program kata tukar IPC. IPC ni dah rosak, nak pakai cordless tu okey tak? Okey buat. Tapi bila nak buat yang baru, pasang yang IPC baru, kenalah pakai yang reversible ratchet with socket. Ambil take time. Memang take time jugalah tapi kita nak tahulah berapa sehari kita buat kerja tu bukan banyak pun so itu yang dia wajibkan tadi, manually. Nak buka tak apa, pakai cordless tu. Dia kalau tak, memang sampai ke 2025 lah kita punya statistik IPC ni jadi penyumbang tertinggi kejanggalan. Kita ada simpanan dia punya ni, dia punya statistik dia. Nanti kalau sempat kita boleh share kan. Okey, penggunaan peralatan ini akan dapat membolehkan overtorque sheath pecah, putus bagi menandakan bahawa torque telah capai sepenuhnya. IPC gigi telah menembusi penebat dan menyentuh pengalir. Ini perumpamaan tadi lah. Dia dah sentuh kontak tu pada pengalir. Ini dia punya reversible ratchet. Reversible ratchet yang ada di sini adalah yang jenis biasa tuan-tuan. Tapi kalau yang lifeline punya lain lah bentuk dia. Untuk SABR ni kalau buat keadaan projek, tak ada masalah nak gunakan yang ni, sebab sistem dalam keadaan mati. Tapi bila dalam keadaan live, janganlah guna yang ni. Pergilah gunakan yang jenis insulated 1kV punya yang dalam khusus lifeline. Saya cuma takut nanti kata itu boleh ke cakap SABR kan. Ini dalam keadaan mati boleh. Sistem kita mati. Okey, apa yang ada kat sini? Kita nampak lah kat sini, ini mainline. Mainline dia 185.120. Okey. Yang ini dia punya 9570 T-off. Ni boleh, ini T-off ni tadi. TMB contract. Ni dia punya ni. N17 20 Newton meter. And then kalau kita tengok dekat sini, N17 ni size lah. Tadi kata ada size 13mm dengan 17mm soket kan. Yang ni 17mm soket. Dan yang kat sini nampak, ini yang shear head di atas ni. Ini shear head yang dah putus, dah tak ada. Yang ini shear head dia masih ada. So kalau kita nampak, tengok, bagi dah tapak banyak lagi yang tinggal ni, no wonder lah you rasa, kabel ni mungkin akan datang bermasalah. Adapun you check balik kat sini, mesti loose contact. Sebabnya dia tidak putus dia punya shear head, overtorque shear head. Tapi ada satu kemungkinan, saiz dah betul, dia tak putus. Ada yang saiz dia tak betul, tapi dia tak putuskan sebab apa? Takut nanti kabel putus. Itu yang dia kata dia tak payah putuskan. Itu praktik yang salah. Praktik yang salah. Kita tak nak macam tu. Yang pertama, praktik saiz IPC tu mesti sesuai dengan kabel. Kedua, shear head tu mesti putus bila saiz tu sesuai. Tapi yang kita ada dapat tangkap, dia tak guna saiz IPC yang sesuai. Dia kata IPC dah habis, kita pakai apa yang ada, tapi kita tak putuskan shear head tu. Kita takut nanti kabel tu putus. Itu praktis yang salah. So kita kena IPC tu betul saiznya dulu, dan lepas tu kita kena lihat overtorque shear head ni mesti putus. Okay, selain daripada tu, kita ada juga perkakas sampingan alatan kerja. Yang ini yang saya beritahu tadi, reversible ratchet yang insulated 1kV. Yang ini yang 1kV untuk kerja lifeline. Dia ada 13 dan 17 juga. Ada pemegang IPC, ada plier, pemisah kabel dan juga ratchet kabel cutter.
So yang ini yang diperlukanlah untuk tugasan tadi. Sebab apa? Kita nak until tadi kan, kalau contoh nak neutral, kita mesti ada pemisah kabel. Yang bagusnya tadi IPC tu, kita ada dia punya pemegang dia, pemegang. Sebab teknik tu nanti dia akan diajar petang nantilah. Teknik sesuai 90 degree yang untuk pemasangan IPC. Size IPC, kalau tengok ni dekat dalam table dia, dia boleh tadi main 9, 16, 25, bahagian main 70, 20. Yang ini tuan-tuan saya rasa dah biasa tengok. So bila nak pasang, tengoklah size main tu betul ke tak. 120 ke 185. Kadang-kadang dia ada range kan? Kalau tak ada 20 tu dia ada range. Dalam range tu boleh guna pakai lah. Okey, kita juga ada size IPC bare ABC. Pernah nampak? No. Pernah kan? So maknanya jangan pula yang bare ABC kamu pakai yang ABC. Sebab ABC dia ada kontak. Kalau yang bare ABC dia tak ada, nampak ni. Yang ini dia round up, bulat. Dia tak ada gigi. Sebab kita punya bare ni kan bulat kan. Kita just contact direct, tak ada gigi. So ini yang dikatakan jenis mempunyai contact plate pada bahagian main. Yang ni contact plate bahagian main. Main kita adalah bare. Manakala kita punya bahagian tee off kita, tab kita adalah ABC. Yang ini masih lagi standby. Kadang-kadang ada sistem kita yang ABC bare kan. So kena gunakan kontak yang macam ni. Okay, banyak jenis yang ada. Jenama-jenama IPC yang ada. Ada berapa tadi? 10 lebih kurang. Ada 10. Tak kisah apa yang ada masuk dalam sistem, kita guna selagi mana conditionnya dalam keadaan yang baik. Okay, ini yang gambaran daripada atas, tuan-tuan. Prinsip operasi IPC. Tadi kita dah sentuh juga tadi, cuma yang ini kita lihat daripada keratan rentas pandangan sisi. Yang ini daripada pandangan atas. Belah atas ni adalah yang main. Nampak? Main atas. Lepas tu yang di sebelah sini adalah tee off. Tanda arrow ni adalah tanda kira macam arus lah, arah arus lah. So arah arus ni kan tengok pada mula di main. Bila ada kita punya IPC, dia akan bridge ataupun sambung jambatan ke bahagian konduktor yang tee off. So dapatlah bekalan pada tee off. Dan kalau tengok dekat sini, ditekankan sekali lagi bahawa IPC tidak boleh dibuat pada keadaan dalam tegangan. So ianya sambungan sistem talian utama, penyambung load jumper, sambungan sistem pengalih servis, sambungan sistem salur kaki 5, sambungan lampu jalan, sambungan kedawat pemumian, semua menggunakan IPC. Banyaklah aktiviti yang menggunakan IPC. So kalau tadi kata ada defect ataupun janggal tadi, banyak. Boleh jatuh dekat talian utama, boleh jatuh dekat kejanggalan di salur kaki 5. Dia banyak kat situ. IPC direka bentuk untuk sambung secara tanpa tutup bekalan, sambungan pada tee off yang tidak membawa beban ataupun no load connection. Sebenarnya kita boleh buat dalam keadaan ada beban, ada bekalan lah. Ianya boleh disambungkan kepada jenis pengalian berikut tanpa menghadapi masalah pengaratan aluminium ataupun copper. So tak ada isu lah. Contoh tadi kita ada gabungkan IPC copper dengan yang ni, tak ada masalah sebabnya memang IPC ni direka bentuk untuk mengelak masalah pengaratan ataupun galvanic corrosion.
IPC hanya jadi kebentuk untuk sekali sahaja. So jangan jimat lah. Kan nanti kata dia, oh nanti kumpul-kumpul masuk dalam multi, nanti kita guna balik. Tak ada. Single use sahaja. Kalau ada nampak stesen yang kata suruh recycle balik, bagi tahu. Kalau dia tahu kata dia, oh IPC tak cukup kan, dia pakailah balik apa yang ada kan. Itu tak boleh. Sebab dah lain, syahid dah putus, ikatan tadi dia dah lari lah, dia punya sifir dia. So sebab itu dia kena hanya satu kali sahaja. Okay. Jadi dia punya gambaran ilustrasi sambungan antara ABC. Yang ini yang betul. ABC main, ABC T off, ABC main, ABC T off ataupun BBC T off. Okey, satu. Betul yang ini yang salah. Penggunaan IPC ABC yang tidak betul akan sebabkan loose contact. Tadi kita dah beritahu. Contoh pemasangan yang salah ditunjukkan dalam gambar jas sebelah. Penggunaan yang salah tidak betul, lipatkan sambungan pengalih bertebat dengan pengalih tidak bertebat. Contoh, kita ada kabel ABC dan kita ada pengalih band, tapi dia gunakan IPC. Kiri kanan dia guna gigi. Salah lah. Ni dah salah. Kita ada pengalih band dengan pengalih band, tapi kita guna ABC, gigi dan gigi. Salah juga. Sepatutnya satu gigi satu gigi satu, dua-dua. Sebab pengalih band dulu kan. Maknanya contact plate dua-dua, tak ada gigi. Satu lagi kita gunakan sambungan ABC dengan kabel underground. Tak boleh kita tak boleh sambungkan antara ABC dengan kabel underground ni. Sebabnya kabel underground ni dia jenis dia sectorial. Dia bukan jenis round. Dan memang tak boleh gunakan IPC untuk sambung underground. Kalau overhead nak sambung underground, kita ada guna PIC transition. Contoh, overhead kita ada underground. Underground rasa ada GI pipe tak? Kan? Selalu ada GI pipe kan? Ni sambungan ni berlaku dekat GI pipe lah Itu ada GI pipe kat luar tu. Dia di dalam GI pipe lah sambungan tu. Sini hijau ni GI pipe. So sambungan ABC dengan underground cable boleh dilaksanakan dengan menggunakan IPC transition. PIC transition. Pre-insulated connector transition. Kita tak boleh gunakan IPC tergigit tadi sebabnya berlainan struktur ataupun reka bentuk. Kabel tu reka bentuk dia macam ni kan? Kan? Ni daripada keratan retas kan? Kita potong kabel tu, ni underground kabel, UG kabel. So dia logo neutral kan? Dia sectorial, dia jenis yang sectorial. Tapi yang kita punya ni semua round up. Lagipun kita tak boleh gabungkan dia direct IPC ke underground cable macam tu, gunakan IPC. Sambungan dekat GI tu memang dibenarkan ke apa? Yang mana? Dekat sini? Yang GI ni dalam GI memang dibenarkan. Yang ni yang dibenarkan. Maknanya daripada overhead ABC kita
kawinkan ataupun join dengan underground cable, gunakan PIC transition yang ferrule tu. Dia lebih kurang macam ni lah. Cuma yang ini antara ABC kan, ada crimping tools juga. So yang ini pun ada juga crimping tools dia, tapi untuk overhead ABC dan juga underground. Sebab kita tengok dekat dia punya jenis tu. Ni saya terus pergi kat sini untuk kita dapat dia punya segeralah dia punya ni ni transition, nampak tak bentuk dia sektorial. Nampak sektorial dia bentuk macam ni, dia punya parallel daripada ni kat bawah ni, kabel ni untuk kabel bawah. Yang atas tu, dua bahagian atas bulat kan. Mana bulat-bulat ni bahagian top belah atas. Yang bawah ni yang jenis macam ni, yang atas ni yang bulat. Tapi banyak kan kami dapat daripada warehouse, macam kat tempat saya Perak, semua yang bulat. So kami nak kena round kat sini boleh tiba. So teknik tu sebenarnya tak betul. Maknanya pembekalan pun tak betul. Sepatutnya kena maklumkan pada penyelia. Saya takut penyelia buat picking list kan. Dia buat picking list, dia tak ambil yang transition. Dia ambil yang jenis PIC biasa, pre-insulated connector yang dekat talian. Kita tak nak macam tu sebabnya bila you cakap you buat apa tadi? Yang tadi you buat apa tadi? Buat connection? You round dust kan? So maknanya ada tak benda yang dipotong? So yang ini kita tak nak. Ada yang case dia potong, lempar tu dipotong. Lempar tu bulat. Tadi kan kita cakap ada 19 strand kan. Dia potong-potong nak sesuaikan masuk dekat dalam sini. Contohlah kalau yang bawah underground cable kan, yang ini underground cable, dia tak ada macam ini, dia nak masuk kat sini, tak betul, tak boleh. Maksudnya kalau tengok tadi yang dekat underground cable yang kat sini, sepatutnya bukan bulat, dia sektorial. Maknanya bila sektorial, yang bawah ni kabel ni pun dah sektorial, dia masuk je lah. Tapi kalau yang kat bawah ni bulat, ini dah tak kena dah, dah kena shape balik kan. Banyak kerja. Yang kita khawatir mana yang tak ni dia potong strand tu bawah ni, tu disumbat dekat dalam yang bulat ni. Tak betul. So untuk jawapan tadi, bagi tahu dekat penyelia, kami dimaklumkan untuk sambungan antara underground cable dan juga ABC, kita boleh gunakan PIC jenis transition. Ada tak tadi penyedia ataupun orang staff TNB tadi buat picking list untuk yang PIC transition? So sebab itulah future macam-macam boleh berlaku dekat underground ni. Pasal bila connection tak betul, semua ni tak betul, dia akan jadi resistance high dekat sini. Ini basic rule of thumb. Kenapa makin lama nanti kat sini boleh terbakar dan sebagainya, bermula daripada early stage tadi tu dah salah. Cuma kalau tak, kena report lah. Sebenarnya sepatutnya integriti yang penyelia tadi tu kena betul. Sepatutnya dia kena terima dan maklumkan pada warehouse, tak ada, kena dapatkan secepat mungkin. Ni kritikal. Baguslah, maknanya kita dah concern. So next time you concern, bagi tahu kat dia kan, kita belajar macam ni, macam mana je for future ni akan jadi problem ni. Tengok macam mana dia jawab. Sepatutnya sebagai penyelia yang betul, berintegriti, tahu teknikal, dia akan cakap okey, tak apa, kita akan cari sebolehnya. Tak dapat dekat Perak, dia pergi kat Perai, dekat gudang simpanan Bukit Beruntung pun dia boleh roger.
Itu betul-betul lah. Okey, cantik soalan tu. Ada lagi? Okey, kalau tak ada kita teruskan Boleh? Kalau sambungan tu kita buat dekat atas tiang tu tak boleh? Yang ini bawa naik atas. Okey. Yang itu pun teknik yang tidak betul. Sebabnya underground cable ini dah didesain untuk yang bukan tahan UV. Dan segala penyambungan mestilah dibuat di dalam GI pipe untuk pasti satu, elak daripada UV, kedua untuk mechanical protection. So kalau you biarkan dekat atas ni, kita tak tahu apa boleh terjadi. Kalau yang kat sini dia dah buka, dia boleh buka seal GI pipe tu, boleh buka tutup kan. So dia mesti dilaksanakan di dalam GI pipe. So kalau tuan-tuan lepas ni balik nampak yang macam rakan kita Yusof tengok, cuma kita boleh beritahu lah, ini tak standard. Untuk akan datang kalau kami buat, kami tak buat macam ni. Kami buat yang sepatutnya macam ni. So memang akan nampak ada kontraktor yang sebelum ni, ataupun mungkin juga ada yang penyedia yang tak berapa faham. Dia kata jalan je dah, jadi projek siap kan. Tapi as engineering kita tak nak, kejuruteraan tak nak macam tu, research pun tak nak mengajar benda-benda macam tu. Tapi kalau tertangkap, dia jawab sendiri lah. Kalau macam kes tadi ni, tertangkap, you dah ada evidence, you dah selamat lah. Maknanya selamat tu kena bagi tahu. Jangan bagi tahu mulut je kalau nak lebih selamat. Nak bagi tahu, emailkan. So apa, your punya IM emailkan, ini tak ada cukup kan. Kalau tak nanti dia kata, siapa yang tak cukup kejanggalan dekat sini ni, siapa yang punca dia. Dia cari lah, majikan langsung, majikan tak langsung. Aku pun di bawah majikan TNB juga kan. Itu dia punya, ada bunyi printer. Okay, so itu dia punya jawapan dia. Okay, balik tadi dekat sini kita terus cerita lengkap lah kan. Kalau nak tunggu nanti takut. Tadi dah cerita awal kan, kita terus hit mana-mana yang ni. Balik tadi dekat yang kita punya IPC tadi. So IPC tadi kita dah sentuh tadi. Underground cable. Lepas tu ada kabel muatan rendah dengan ABC ni pun sama juga. Yang kabel dekat sini, lepas tu digabungkan dengan ABC, guna IPC, tak boleh. Sepatutnya yang ini kita kena gunakan yang PIC transition. Okey, teknik pemasangan satu skru. Ini cara lah. Yang cara ni tuan-tuan akan belajar waktu praktikal nanti. Mula-mula nak buat apa. Tapi kalau yang baru first time, contoh kawan kita Sarah ni baru first time, boleh tengoklah macam mana nak pasang IPC. Mungkin you menyedia kan, mungkin you menyedia, mungkin you tak buat kan. You ada bawah tim ke apa kan. Tapi you kena inspect juga cara anak buah buat kan. So yang ini contohlah kata dia. Okey, dia memati ujung, dia bekas bersaringan atau diikat dengan IPC. So ada kemungkinan tadi kita nampak IPC seketul tu. Tengok, ada yang jenis dia attach IPC punya cap and cap tu, ada yang pemati hujung ni separate. Ada dua jenis. Lepas tu masukkan pengalih tee-off. Dia kata masukkan pengalih tee-off ni sampai ke lubang tab IPC. Jolok sehingga masuk kemas ke hujung tiup pemati hujung tee-off. Pastikan tiup pemati hujung berada pada kedudukan yang kemas pada IPC. Kita dah masukkan yang ini dulu, tee-off dulu kita masukkan. Lepas tu, ini nombor 2 nombor 3. Ini nombor 2, umpil pengalih fasa dari ABC, masukkan berkenaan. So maknanya nombor 1 kita sediakan tadi IPC, nombor 2 kita umpil. Tadi yang ada peralatan untuk umpil tu, kita nak ambil, keluarkan tadi fasa ABC tadi. Lepas tu sambung ke lubang main IPC. Yang ini main, ini tee-off. Pastikan pengalih fasa berada dalam kedudukan yang baik pada lubang main. Ini main, ini tee-off. Kedudukan pandangan atas dan sisi adalah ditunjukkan. Ini atas, ini sisi. Ini main, nampak?
main dia ada red, yellow, blue, red, yellow, blue, neutral. Cerita untuk pemasangan ni, pemasangan pada fasa, IPC pada fasa. So kita dah masuk yang tadi main, lepas tu kita masukkan yang dia punya tee off ni. Kita jolok tadi ni yang saya cerita ni, jolok sampai hujung, sampai tertutup tadi hujung kabel tee off tu, dengan end cap ataupun dengan kita punya penutup pemati hujung ni, tiup. Pusing nut dengan jari sehingga ianya berhenti. Kalau nut ni kita dah masuk sumber rating, pusing nut tadi tu. Pastikan pengalih tee off dan pengalih utama berada dalam kedudukan yang betul di tengah lubang tab dan lubang main. Ni pastikan dia memang masuk, sebab nanti kan bergerak kan kita punya body atas dengan bawah IPC tu. Lepas tu dah ketatkan menggunakan reversible ratchet sehingga shear pecah ataupun putus. So ini dah satu teknik untuk single IPC kita dah selesai. So buatlah seterusnya. Untuk ni fasa satu IPC, neutral 2 IPC. Ini yang kita praktikkan lah. Okey, kalau yang untuk pemasangan 2 skru sama juga macam tadi lah. Method dia tadi kena tengok hand cap dia, dia punya hand tube IPC ni ada. Lepas tu pin macam tadi sama juga. Lepas tu bila dah settle, masukkan dia punya tab dia ni, tee off dia, jolok sehingga kemas. Pastikan tiup ni kemas juga dan pusing nut dengan jari sehingga berhenti. Pastikan pengalih tee off dan pengalih utama dalam keadaan kun yang betul di tengah lubang tab dan lubang main. Sama juga tadi, pastikan shear headnya putus atau pecah. Okey, ini pandangan dia, pandangan yang betul. So kalau balik, andai kata anak-anak buah yang tak pernah pergi kursus tapi selalu buat kerja aktiviti, kita boleh tengok lah dia. Kalau kata dia, ini kita dah bertahun lah buat. So kalau salah, cakap lah ini salah ni. Mana salah ni? Ni dia kata kedudukan yang betul. Ikutlah illustration yang kedudukan yang betul. So at least kita ada bukti nak tunjukkan colleagues, kita punya rakan-rakan sekerja yang mungkin tak berkesempatan datang di research ni untuk latihan. Okey, ini pandangan sisi, ini pandangan atas, ini tee off utama, tee off, shear head telah diputuskan. Okey. Tidak boleh tidak boleh digunakan sambungan ini tidak boleh digunakan sekiranya sambungan ini berada dalam tegangan, kerana ianya akan menyebabkan masalah loose contact. Sambungan ini merupakan sambungan jenis ikatan yang menyebabkan IPC tidak akan berada pada kedudukan yang posisi yang betul. So yang ini teknik pemasangan yang tidak betul. Dan untuk yang pemasangan IPC pada sambungan neutral, yang ini pun kena ambil ni berat sikit dia punya ni. 2 unit IPC perlu digunakan untuk sambungan dawai neutral tee off kepada neutral pengalih utama. Ni yang tadi saya beritahu. Dan dia ada, kita letak juga kabel tie dekat sini. So kita tak nak dia saja gigit pada kita punya neutral, tapi kita ada support juga dengan kabel tie untuk future pastikan neutral kita ni tidak hanging lah. Kalau dia tergantung macam tu, ada kemungkinan juga lama-lama dia boleh jadi dia boleh jadi apa kata loose contact. Penyambungan IPC menyambung pengalih utama dan pengalih tee off perlu menggunakan kabel tie. Bertujuan bawah ni, elakkan loose contact, elak gegaran pada gigitan, elak tegangan pada tee off, elak pengalih tee off terbengkok, dan juga memperkemaskan kedudukan IPC. So yang ini tujuan tadi lah. Kita nak pasang sekali je, jangan banyak kali naik. Okay. Pemasangan 3 fasa tee off ke pengalih utama.
So kalau kita nak pasang pengalih utama tadi, ini susunan dia. Neutral paling jauh. Neutral paling jauh. Ni bacaannya ni 20 cm daripada fasa merah. Fasa merah dengan fasa kuning 10 cm jarak dia. Fasa kuning, fasa biru 10 cm juga. Berapa 10 cm kan? mm boleh tukar jadi cm lah kan? Ini jarak ni 200 mm. Jarak ni dengan jarak ni 300 tolak 200 berapa? 10 cm ataupun 100 cm, 100 mm kan? Ini jaraknya 100 mm. 400 dengan 300 ni pun sama 100 mm. So maknanya kalau kita tukar dalam cm, ini 10 cm, yang ini jauh 20 cm. So maknanya susunan dia mesti neutral jauh, neutral, red, yellow, blue. Tak nak semua sekali. Nanti kalau semua sekali, IPC dia semua ramaikan kat sini. Semua dekat-dekat. So bila dekat-dekat kat sini, tip off dia tadi kalau ada ujung dia semua tak tutup, semua bersentuh, short sikit. So sebab itu tadi IPC tadi dia kat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini. Dia susun cantik macam tu. Okey, yang ini pemasangan 3 fasa. Ini kalau di suspension, pencengkam gantungan. Pencengkam gantungan kita ada cable tie ataupun nylon tie di sini. Tengah kena masuk, kiri dan kanan tu kena masuk juga. Ikatkan dengan nylon tie. Pemasangan IPC pada jarak 30 mm atau lebih daripada pencengkam gantungan. Ini dia punya cara nak pasang lah. IPC ni mesti jauh daripada sini. Ni IPC dia dari mana? Kalau dah tengok kata itu betul dah tu. Kalau yang senyap macam tu mungkin tak ada sambungan. So mana daripada tiang, kita sambungkan dawai pembiayaan 718 ni ke neutral kita. Dan jarak IPC ni dengan kita punya pencengkam gantungan adalah 30 cm ataupun 300 mm. Kedudukan di antara IPC diselaraskan lebih kurang 3 inch antara satu dengan yang lain. Pengikat nylon digunakan perantara IPC pada fasa tertentu supaya tiada pergerakan pengalih tee off. Ini tadi kita dah beritahu lah. Ada jadi macam ni. So ini yang kita nak supaya susunan dia neutral berada di sini, jauh, red, yellow, blue. So nanti dia nampaklah dia punya susunan dia. Ini neutral sampai ke ujung. Kedua merah. Ini yellow, ini blue. So dia tak ada sekali dalam satu kumpulan kabel di situ. Kalau tuan-tuan boleh dapat buat macam ni, kita orang TNB terima kasih sangat. Senang kan? Kalau tuan-tuan awal-awal lagi dah tak buat macam ni, kita pun nak terima kasih ke tak terima kasih ke tak jumpa sebabnya tak ada report kan. Tapi integriti tuan-tuan sebagai part of TNB kita harapkan supaya buat yang penting, yang betul pada pertama kali. Selepas tu kita tak naik lah, kita buat yang lain lah. Jangan risau tak ada kerja, banyak kerjanya. Kadang-kadang dia orang ni risau ada kerja, kita buat kerja cantik-cantik nanti tak dapat OT sebabnya dah tak ada kerja kan. Tak, you buat cantik dekat sini, dekat lain nanti ada orang minta tolong, kontraktor ni bagus, dapat dekat lokasi yang lain. So yang ini yang kita nak minta you all buat macam ni. Okey, seterusnya loose contact. Kita dah cerita juga tadi pasal loose contact. Disebabkan oleh sambungan IPC longgar dan kewujudan aluminium oksida. Dua perkara yang kita sentiasa kena ingat.
Kalau berlakunya gangguan bekalan selalunya dekat tadi ni, joint ataupun IPC, antara penyumbang utama, satu, loose contact. Dua, mungkin tadi dah ada berlakunya pengoksidaan, ataupun mungkin pada permulaan tadi grease tadi dah dibuang, grease yang dekat kontak gigi tadi kan, dia dah buang. Ataupun yang tadi hand cap tadi dia tak tutup, penutup kabel yang tadi belakang tu dia tak tutup, dia biar je. So itu pun boleh jadi penyumbang kepada loose contact. So itu yang dua main yang paling utama penyumbang kepada loose contact pada IPC ni. Kenapa kata dia aluminium oksida ni boleh? Sebabkan kita punya kontak tak cantik. Dia kata dekat sini, aluminium oksida merupakan penebat elektrik. Kita nak jadi dia sebagai kontak kan, kontaktor, tapi bila ada aluminium ni dia jadi penebat. So bila jadi penebat, kontak tak cantik. Bila tak cantik, high resistance, similar yang tadi kita dah bincangkan tu. Dengan adanya kelembapan air ni, maka aluminium oksida akan terhasil. Dia menyebabkan peningkatan rintangan, serta menyebabkan suhu pada sambungan yang longgar tadi tu. Reka bentuk IPC berkualiti perlu bebas dari masalah di atas bagi menjamin sambungan yang baik bagi tempoh jangka hayat 25 tahun. Ini kalau orang tanya 25 tahun bang, IPC ni kalau pasang dengan betul, jangka hayatnya boleh mencecah sampai 25 tahun. So kalau tuan-tuan tadi dah bertugas 40 tahun, tambah lagi 20 tahun dah pencet pun bagi okey lagi. Itu yang kena tengok tu. Kalau tak okey, pasang hari ni, besok pagi kabut, rosak. Itu kena tengok tu. Ini masalah-masalah ya. Satu, overtop syahid tidak diketatkan. Dua, saiz tak betul. Tiga, sambungan terbalik. Pengalih utama diletak dekat bahagian tab. Penting ni. Empat, pemasangan semasa ada beban. 5, T-off tidak dimasukkan sepenuhnya hingga ke penutup mati hujung. 6, gusi IPC telah ditanggalkan. Kenapa ditanggalkan? Tak tahulah. Mungkin tadi dia takut gigi dia pun putuskan kabel ke apa. Ni sebab saiz tak betul pun boleh jadi. 7, IPC digunakan untuk sambungan tegangan. Tak mahu. 8, IPC digunakan untuk sambungan kepada kabel botol rendah bawah tanah. Pun tanah. Kalau yang IPC, kalau yang betul tak apalah. Pengalih dikupas penebat pada sambungan IPC. Pun tanah, jangan dikupas. Lebih dari satu pengalih T-off dimasukkan pada IPC. Masuk dua. Kalau macam lampu jalan tu kan, buat satu coil, dua coil masuk sumbat. Sebab IPC besar kan. Itu pun dah kira salah juga tu. Itu tak betul. Pengalih T-off tidak dipasang penutup mati hujung. Tak pasang, bahaya. Pengalih T-off dilipat pada bahagian tab IPC. Pun ada juga ni ya. IPC terpakai digunakan semula. Itu balik, recycle balik. Okey. So untuk kesemua ni tadi berapa? 13. Saya harap bila tuan-tuan nak buat, tak boleh ni. Ini benda yang ditegak. So sepatutnya dah tahu dah benda yang jangan dibuat. Jangan pula jangan dibuat ni, tak ada orang pantau ni, kita buat lah. Kita minta tolong yang ni jangan dibuat, sebabnya akan menyebabkan masalah IPC ni dan menyumbang kepada kerosakan. Okey. Ini dia punya tindakan yang perlu diambil. Buat rondaan, lepas tu buat termo. Kita boleh pakai termo juga, nak tengok. Sebab tadi kalau dah ada panas, ni panas kan, termo boleh nampak. Termo boleh nampak merah. Ada anomalies temperature dekat situ. Macam zaman kita ada COVID kan, pergi lapangan terbang, pergi masuk ni pun ada infrared kamera tu.
boleh guna. Tapi ni tim CBM lah selalunya. TNB ada tim CBM keluarkan report, nanti report tu dia bagi. Okey, yang ini ada kita panggil kontraktor untuk buat perbaikan based on report CBM. Ada? Tu sejuk mana dia cakap apa tu? Dia temu tu dia ada kelas-kelas dia kan, dia ada kod-kod dia. Severity. Dalam kita punya, maksudnya apa? Dia punya model ke apa? Model dia ada pelbagai model lah. Pelbagai, kita tengok dia punya, dia panggil sebagai dia punya rating temperature scale yang ada dekat dalam kita punya model tu. And then dia pun ada resolution dia. Dia ada perkalian 800, 1200 perkali. Makin tinggi resolution, makin high end termo lah. Tapi kalau untuk TNB ni kita ada dah pakai yang fluke ataupun flare. Fluke ataupun flare, yang itu tak adalah sampai high end punya, yang dia punya temperature boleh sampai 2000, 5000 tak. Yang 100 degree Celsius ataupun 1000 degree Celsius ke bawah. Sebab maksimum pun kalau kita boleh nampak dekat sini temperature ni yang pernah berlaku 70 degree Celsius. So kalau 70 lebih itu memang dah problem lah tu. Dah panas lah tu. So dapat juga tugasan tadi lah, membaiki dari IPC yang problem. Dan juga yang ini adalah tujuan untuk analisa kerosakan IPC. Yang ini jangan risau, yang ini orang TNB ada. TNB ada buat analisa sendiri, dan cuma tuan-tuan tadi terima tadi work order je. Kalau tempat tu kritikal, banyaklah keluar work order, ada rezeki dapat lah untuk kerja-kerja tadi ni. Tadi kita termo, tadi kita dah bincangkan thermoinfrared detector. Suhu kita kenal pasti loose contact. Kekerapan termo ni kitaran setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun. Dan kalau tengok dekat sini, pengalaman di kawasan menunjukkan bahawa penggunaan thermoinfrared detector untuk kesan overheating adalah sangat efektif. Semasa terdapat beban yang tinggi mengikut waktu dan lokasi, seperti di bawah, kawasan kediaman pada waktu malam, kawasan rumah kedai pada waktu tengah hari, semua IPC melebihi suhu 70 degree Celsius ni tadi. Kita akan kategorikan sebagai dia defect dan perlu diganti dengan IPC yang baru pada kadar segera, kerana suhu akibat loose contact akan merosakkan penebat pengadi ABC dan melting point HDPE adalah 70 degree Celsius. So ini yang tadi 70 degree Celsius, yang lebih 70 degree Celsius kita akan anggap dia rosak. Okey, yang ini analisa kerosakan lah. Okey, terusnya kita masuk penetap tamatan dan claim. Penetap tamatan kita tengok ianya bersaiz mengikut konduktor. 120, 70, 25, dan ada dia punya minimum breaking load. Apa minimum breaking load ni? Beban pecah lah. Beban pecah atau putus pada pemasangan tu. Dan tadi kita ada bincang juga tadi ni. Bedanya kalau kita ada gunakan dead and clamp dengan suspension clamp. Semua yang ini dalam topik dead and clamp ataupun penetap tamatan. Untuk operasi penetap tamatan ni, kalau kita lihat cara pemasangan dia dekat sini, digunakan untuk pegang dawai neutral sistem kabel dalam keadaan tegangan. Ianya digunakan pada tiang tamatan ataupun pada tiang sudut melebihi 30 darjah. Kedudukan kabel berhampiran dengan sisi dan juga 45 darjah. Kedudukan kabel terkeluar daripada sisi pada tiang pembagian. Okey, ini satu contoh. Kalau tuan-tuan nak buat erection pole yang baru, contohlah dapat work order kata kena tanam dengan lay kabel sepanjang 10 ataupun 10 span contoh. So contoh untuk kat sini, ni dia boleh pandangan atas. Pandangan atas untuk apa ni?
tiang. Okey. So pandangan atas untuk tiang. So kat sini kita ada jalan raya lah. Tuan-tuan tengok kat sini. Kalau tak nampak boleh ke depan. Kalau dah nampak boleh duduk di tempat masing-masing. Saudara ni semua nampak kan. Tapi yang belakang tu tak nampak, tak boleh. Okey. So contoh dekat sini. Kita ada tiang 10 meter. Kita ada satu sekit 185. Satu feeder masuk sini. Ke sini. Allah. Okay. Ini kita bagi tiang 1, tiang 2, tiang 3, tiang 4, tiang 5, tiang 6, tiang 7. Okay. So yang dia kata tadi, penggunaan suspension clamp tadi, dead end clamp tadi, sudut melebihi 45 darjah. Ke mana 45 darjah? Ya? 5. So pada keadaan asalnya kalau kita tengok, dia punya ni sepatutnya terus kan? Kabel sepatutnya terus. Tapi ada angle dekat situ, dia jadi kabel putus-putus. Yang ni tak jadi kabelnya terang, dia jadi putus-putus. So dekat sini angle yang tadi ni dia panggil sebagai sudut peralihan. Sudut peralihan tadi, istilah tadi melebihi 45 darjah yang melayakkan dia gunakan dekat sini dead end clamp. Sini. So kita gunakan sini dead end clamp ataupun tadi penetap tamatan. 47, 48, 49. Tapi kalau kurang 40 nak pakai apa? Kalau 40 kita kena pakai suspension clamp ataupun lupa bahasa Melayu ni. So ini bezanya. Okey, itu satu. Nombor 2, kita bayangkan ada satu lagi feeder belakang ni. Ni pandangan atas ya. Warna hitam ni second feeder 195. So sepatutnya dia terus lah kan. Tapi yang ni putus dia ada curve ataupun ada angle kat situ. So angle deviation yang kat sini ni, angle deviation, sudut peralihan ataupun sudut peralihan, dia kata melebihi 30. Kedudukan keberhampiran dengan sisi tiang pada tiang sudut melebihi 30, lebih daripada 30. So maknanya kalau lebih daripada 30 degree, lebih daripada 30 degree, kita kena pakai kena pakai penetap tamatan. Sebab kalau kita pakai yang jenis dead end clamp ni tadi ni, dia dah sangat dekat dengan kita punya body ni, body tiang. So kena tengok yang ini lebih 30, sama juga pakai kita punya dead end clamp. Sama lah dengan gambaran macam ni, cuma yang ini dia dah potong lah, ikutkan dia terus, tetapi ada corner kat sini, dia jadi corner ke dalam. Dia sama method macam yang ini. Cuma yang ini kita tak nampak lah dia punya pergerakan angle tu. Okay. So ini dua prinsip operasi penetap tamatan. Macam mana nak tahu 45 dengan lebih ke kurang ke 30 ke? Dia congah. Itu congah tu yang bahaya tu. Sama juga nak tahu yang ini pun congah juga. Contoh lah So ada pengiraan dia. Dekat dalam ni kita ajar lah. Yang penting kita tak pakai protector yang macam zaman Tingkatan 3 tu kan. Jangan pakai yang protector kan. 10 bulan. Kosong 180 50 daya. Member senyap dia buat apa bang?
So dekat bawah tiang ni, tengah kira mana nak dapat kan. Gelap orang petrol tak tengok kan. Apa kontraktor TMB kata dia pakai projektor, orang pakai cedul light sekarang ni. Macam kamera tu kan. Tak. Yang ni kita ada lagi ajar manual. Sebab itu kena tahu ni berapa dia punya ni. Ini contoh. Walaupun dia tak impact pada kita punya sistem pembekalan, tetapi dia impact dari segi kita punya ni lah, susun atom, kita punya sistem lah. Sebab itu tuan-tuan nak kena tahu juga mana priority, mana yang less priority. IPC tadi priority, untuk penting kita punya sistem. Yang tadi ni bukan tak priority, tapi kalau projek dapat yang betul, penyedia tak betul, betul kan dia. Ini betul ni, abang main timpai suspension dia sepanjang masa. Contoh kan, sepatutnya dia tengok angle. Tapi jangan risau, orang teknik sepatutnya dia faham. Sepatutnya orang teknik menyedia dia faham sepatutnya. Okey, reka bentuk penetap tamatan. Yang ini lah, kita ada pelapis, ekor penetap tamatan, ekor penetap tamatan, kod tertulang, kita ada tertulang, pasak untuk dawai neutral, pasak, kepala krimping. Yang ni. Okey, yang ini dia punya bacaan, bacaan breaking load. Kita boleh tengoklah dekat sini, bagaimana dia punya bacaan yang digariskan dekat sini. Ini pengelang bagi tahu, kata dia 20% dalam breaking load yang dibenarkan. Contoh tadi 36, maximum working tension kita boleh 7.2. Dan yang ini kalau kita tengok, pengiraan berdasarkan daun penetap tamatan digunakan pada kedudukan setiap 5 span ataupun kurang. So kita suggest kan, kalau kita ada banyak, kita punya panjang talian tu setiap 5 span, kita letakkan penetap tamatan. 5 span, satu penetap tamatan. 5 span, satu penetap tamatan. Walaupun mungkin dia tak terlibat dekat yang angle, sudut, tapi kita buat macam tu supaya kita punya talian ni dia tegang lah, tak ada lah dia, orang kata boleh terlucut kan. Yang ni dia punya cadangan dia. Okey, kita tengok dia punya safety factor dia lebih ataupun sama dengan 2. Kalau tengok dekat sini spesifik tamatan dia, maksimum 7.2, tekanan angin 5 span 5 kN, maksimum tension dan tekanan angin 8.8, spesifik penetap tamatan tadi 20 kN. So maknanya dia melebihi daripada tension yang tadi daripada angin dan yang lain lah. Safety factor dia kesan tekanan maksimum 2.3. Okay. So yang tadi dari segi dia punya spek lah, tapi yang tuan-tuan tadi kita nak pasang, cara pemasangan, spek tadi kita dah tunjukkan tadi apa dia punya breaking load semuanya, safety factor. Yang penting tadi hands on pemasangan penetap tamatan. So macam mana cara dia nak ni? Yang pertama, IPC ataupun suspension, pastikan size-nya betul. Kalau saiz dia 70, 120, situ. Pilih. Longgarkan pasak. Kita bawa tarik keluar dari sini pasaknya dengan cara menarik ke belakang. Masukkan dawai ke dalam ruang pasak. And then tolak masuk pasak untuk menguatkan cengkaman dawai neutral. Tarik dawai neutral, masukkan ekor penebat tadi ke penyangkut ataupun universal hook tadi, cengkam pada dawai neutral, meningkat apabila dawai neutral ditegangkan. Ada tak isu yang terlucut? Ada tak tuan-tuan? Siapa yang pernah nampak ada isu terlucut suspension yang ada iklan ni? Ada? Ada? Belum hadapi lagi masalah ni, belum lagi belum facing problem tu lagi Ada nanti kalau kita tengok
ada yang suspension, ada enclave ni, sorry, penetap tamatan ni yang dia terlucut. Ada jenama Nusa, ada jenama yang terlucut tu. Yang ambil tengok dekat sini. Ada jenama ni. Jenama Nusa Indah. Ada pernah dengar? So jenama Nusa Indah ni adalah untuk jenama pembekalan penetap tamatan yang ada sekarang ni di dalam TETI. Dia ada isu dia mudah terlucut. Betul kan? So kalau yang tak mudah terlucut, method yang macam dalam tadi tu lah, masukkan, tak payah ekstra punya kerja lah. Tapi kalau yang you terima brand jenama Nusa Indah ni, maka minta masukkan dekat dalam sistem maklum balas bahan, suruh di penyedia masukkan. Dan yang ini antara cara-caranya, kita kena gunakan tambahan method untuk pastikan dia tak terlucut. Cuba scan QR ni, boleh dapat? Kita buat aktiviti sikit. Dapat ke QR perkeliling? Kalau dapat, simpan baca, lepas tu boleh gunakan. Dapat? Ada okey, simpan so nanti bila sampai jumpakan Nusa Indah ni punya brand,